Rentasan berita edisi 1252 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. PH sedang di hadapan jalan terus. Jadilah kingmaker yang bertanggungjawab. Mengapa rundingan terus tidak boleh diterima? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam hujan lebat tidak menggoyahkan rakyat yang inginkan perubahan. Untuk hadir mendengar amanat pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para pemimpin gabungan parti tersebut, jelajah Parlimen Padang Rengas dan Kuala Kangsar Pakatan Harapan tetap mendapat sambutan hangat. Semangat masyarakat dilihat tinggi di setiap kempen yang dijalankan oleh Pakatan Harapan, baik menerusi siri jelajah yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, Ayuh Malaysia yang dipacu Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli, juga jelajah Angkatan Harapan yang diterajui ketuanya Kelvin Yip. Dalam amanatnya, Anwar mengulangi komitmen beliau dan Pakatan Harapan untuk membina semula negara yang dirosakkan oleh kebejahatan UMNO BN selama lebih 6 dekad dan ditambah dengan 32 bulan 2 minggu. Beliau berhujah bahawa pelbagai kepincangan yang berlaku gagal diselesaikan pemerintah termasuk kos sara hidup yang terus meninggi. Katanya BNPN tidak ada keupayaan intelek untuk menjawab hujahan Pakatan Harapan. Apa yang mereka lontarkan hanya fitnah, takfiri dan adu domba. Sebelum itu beliau berada di Manjoy, iaitu kawasan Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Tambun. Anwar berkata Pakatan Harapan mendahului parti lawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dengan GTA jauh di belakang dalam persaingan membentuk kerajaan persekutuan yang baharu. Seramai 90.1% rakyat Malaysia semenanjung menyatakan keterujaan mereka untuk turun mengundi pada pilihan raya umum ke-15 kali ini berdasarkan dapatan kajian yang dilakukan oleh Institut Darul Ihsan di Gombak. Pengerusi Eksekutif Institut Darul Ihsan IDE Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman dalam sidang media pada petang tadi, Selasa 15 November 2022 berkata keterujaan mengundi pada kali ini amat tinggi. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, keterujaan itu mencapai sehingga lebih 90% setelah Parlimen dibubarkan. Dia berkata demikian semasa pembentangan survei IDE yang bertajuk Kajian Landscape Persepsi Rakyat Malaysia menjelang PRU ke-15. Jumlah yang ramai turun mengundi dikatakan mempengaruhi keputusan pilihan raya umum ke-15 ini yang memihak kepada Pakatan Harapan. Menurut Setiausaha Agung Amanah Abang Ahmad Kirdi, kajian terkini dari Merdeka Center menunjukkan jumlah kerusi parlimen yang bakal dimenangi oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berdasarkan sentimen semasa masih gagal melepasi 112 iaitu jumlah minima membentuk kerajaan. Sementara itu Pakatan Harapan dijangka meraih bilangan kerusi parlimen terbanyak iaitu 99 kerusi. PH masih mendahului sebagai gabungan parti terbesar setakat kajian berakhir petang semalam iaitu 13 November 2022 katanya. Bagaimanapun Abang Ahmad Kirdi bersetuju bahawa kajian ini bukanlah muktamad atau hakikat sebenar apa yang berlaku pada 19 November nanti. Beliau menyerahkan kepada kebijaksanaan rakyat untuk bersama kehadapan dengan Pakatan Harapan. Semuanya bergantung kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tetapi kita boleh membaca dan menjadikan dapatan kajian ini sebagai panduan ke depan, ujarnya. Beliau mengingatkan kepada pengundi bahawa mengundi PAS iaitu Perikatan Nasional adalah sama dengan mengundi UMNO Barisan Nasional. Ini kerana Abang Ahmad Kirdi adalah berdasarkan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa PAS yang menganggotai Perikatan Nasional hanya menangguhkan kerjasama dengan UMNO BN. Namun sebelum membuat pendirian menangguhkan kerjasama itu sejak Mac 2020 sehingga pembubaran Parlimen, Parti PAS tiada masalah untuk berada dalam kerajaan yang sama dengan BN asalkan PH tidak mentadbir negara. Jadi bukanlah soal tangguh kerjasama sangat, hanya tidak mahu PH mentadbir sahaja, tegasnya. Beliau merumuskan bahawa mengundi Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, kita sekali lagi akan berhadapan dengan situasi tidak stabil, kerajaan gagal, kabinet yang besar dan Perdana Menteri yang terpaksa ikut telunjuk Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menyeru supaya pengundi balik dan keluar untuk mengundi Pakatan Harapan. Justru tuan-tuan fikirlah sendiri
PBB. Adakah tuan-tuan mahu pengalaman pahit selama 32 bulan, 2 minggu yang membawa kepada lebih 36,000 kematian akibat COVID-19 kerana tabik urus kesihatan yang lemah, kenaikan inflasi dan harga barang, kehilangan pekerjaan, muflis dan kejadian bunuh diri kembali berulang? Adakah segala kepahitan itu berlaku dalam 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara ini? Jawapan yang jujur adalah tidak. Justru jom beramai-ramai turun mengundi demi membina semula negara. Masa depan kita dan anak cucu kita bergantung kepada undi tuan-tuan dan puan-puan pada pilihan raya umum ke-15 19 November ini. GPS iaitu Gabungan Parti Sarawak dan anggota Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokrasi Progresif PDP. GPS dilaporkan berhasrat menjalinkan kerjasama dengan mana-mana gabungan yang berupaya membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan memberikan manfaat kepada rakyat, kata Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Beliau berkata GPS sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Di samping itu, GPS enggan berdepan dengan terlalu banyak ketidaktentuan seperti mempunyai 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Sejak dahulu lagi, misi kami adalah untuk memastikan Malaysia ditadbir oleh kerajaan semasa yang stabil dan boleh menumpukan kepada pemulihan ekonomi selain mengambil kira segala aspek demi kebaikan rakyat, katanya lapor bernama. Dan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Perdana Menteri Interim Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Khamis bahawa Barisan Nasional BN memerlukan bantuan daripada rakan BN Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan persekutuan yang stabil. Kita akan bertemu kerana apa yang lebih penting adalah sesiapa sahaja yang kita bekerjasama, kita mesti yakin bahawa kerjasama itu akan bermanfaat kepada negara. Sudah tentu kita mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan, kata Alexander Nanta. Dalam kerajaan Tebu Atap, beliau memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dan menerima kecaman teruk kerana gagal mengawal harga makanan seperti minyak masak, ayam dan juga telur. Masalahnya kerana seluruh kabinet yang dibentuk tidak memberi kerjasama antara satu sama lain tetapi hanya memikirkan tentang kuasa politik semata-mata. Akibatnya bukan hanya kerajaan menjadi tidak stabil, ekonomi juga terjejas teruk dan rakyat menanggung kesengsaraan. Alexander Nanta tidak boleh menyalahkan pihak lain sebagai punca ketidaktentuan kerana percaturan politik. GPS sendiri yang menyokong kerajaan perampas kuasa Tebu Atap. Sementara itu, minggu lalu Bernama melaporkan bahawa pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg menafikan pihaknya telah mencapai persetujuan dengan BN bagi membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Saya tidak tahu menahu mengenai itu. Saya juga baca tentangnya, katanya seperti dipetik. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan bahawa BN yakin dapat membentuk kerajaan stabil selepas pilihan raya umum ke-15 dengan sokongan daripada GPS. Ahmad Maslan yakin BN akan menang 112 kerusi daripada 178 kerusi parlimen ditandingi di Semenanjung dan Sabah pada pilihan raya umum ke-15 ini. Kami dengar daripada GPS mereka yakin dapat 25 kerusi. Jadi 112 campur 25 akan dapat bentuk kerajaan yang stabil. Kami akan menang majoriti bersama GPS. Itulah perancangannya, katanya. Seperti dipetik Free Malaysia Today 9 November lalu. Kata pepatah Inggeris, don't count the chicken before they hatch. Maknanya, kemenangan UMNO BN sebanyak 112 kerusi itu pun belum tentu. Janganlah mengira untuk menjana keuntungan daripada pihak lain. Sudah tentu, pimpinan GPS juga sedang memerhati siapakah sebenarnya calon Perdana Menteri UMNO BN. Tiada pemimpin UMNO yang dapat meyakinkan rakyat bahawa calon Perdana Menteri bukan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang sedang berhadapan dengan puluhan pertuduhan jenayah keuangan di mahkamah. Justru kenyataan berhati-hati pemimpin Sarawak itu amat munasabah memandangkan senario angin perubahan yang sedang melanda politik di Semenanjung Malaysia demi mengelakkan terjadi sekali lagi kerajaan yang tidak stabil seperti yang berlaku selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu. GPS harus mengambil pendirian yang bertanggungjawab menyokong parti yang mendapat sokongan terbesar. Percayalah, keadaan pentadbiran negara akan kembali huru-hara jika Bersatu, PAS, UMNO kembali bergabung selepas pilihan raya umum ke-15 nanti. Penggabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ini diakui
sendiri oleh Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Saya yakin kita dapat bentuk kerajaan persekutuan sama ada kita sendiri atau gabungan dengan pihak lain termasuk Barisan Nasional, katanya, seperti dipetik Malaysia Kini hari ini. Demikian bercelarunya sikap pemimpin Perikatan Nasional yang pastinya bukan satu resepi untuk kestabilan politik dan ekonomi negara. Ini kerana pengerusi Perikatan Nasional juga memasang angan-angan untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi setelah dimalukan oleh UMNO BN dalam langkah tebuk atap 2.0 Ogos tahun lalu. Adakah tuan-tuan fikir beliau akan berdiam diri sahaja membiarkan calon UMNO sama ada Ismail Sabri atau Ahmad Zahid menjadi Perdana Menteri tanpa syarat-syarat yang akhirnya membawa negara kita kembali kepada zaman yang tidak stabil seperti sebelum ini? Kita akan kembali mendapat kabinet bersaiz XXXL yang tidak kompeten kerana dipenuhi dengan kaki stokrat dan duta khas yang makan gaji buta. Gabungan parti politik paling stabil hari ini hanyalah Pakatan Harapan yang dianggotai Keadilan, DAP, Amanah dan UBKO bersama dukungan muda dan terkini Parti Cinta Sabah PCS pimpinan Datuk Seri Anifah Aman. Inilah gabungan parti politik yang cakna kepada masalah ekonomi yang dihadapi rakyat dan negara seperti isu pekerjaan, gaji, kos sara hidup, pelaburan asing, alam sekitar, kesihatan dan lain-lain yang hanya boleh ditangani oleh kerajaan yang mengamalkan tabik urus yang baik. Projek Tempatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 bernilai RM2 bilion yang dianugerahkan kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara dengan terus oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bukan satu fitnah. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz telah mengesahkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah menganugerahkan projek tersebut secara dengan terus mengikut prosedur dan proses perolehan kerajaan. Bagaimanapun Rafizi mengingatkan Tengku Zafrul dan Tuan Ibrahim supaya tidak berselindung di sebalik ulasan pentadbiran kerana prosedur dan proses perolehan perbendaharaan adalah untuk memastikan hanya pembida yang terbaik mendapat tender pada nilai yang terbaik kepada kerajaan. Justru Rafizi mempertikaikan tindakan kasar memberi projek Tempatan Banjir Sungai Langat 2 kepada Mangkubumi Sdn Bhd antara isunya bagaimana proses dan prosedur keuangan perbendaharaan boleh mempertimbangkan sebuah syarikat yang kini berdepan dengan 2 petisyen muflis di mahkamah setelah disaman kerana dituduh tidak membayar hutang oleh subkontraktor. Bagaimana sebuah syarikat yang telah pun mendapat lebih daripada RM2 bilion daripada projek-projek di bawah kasa boleh dipertimbangkan lagi untuk projek sebesar ini, sedangkan ada projek sedia ada yang dikendalikan Mangkubumi dikena pasti bermasalah. Bagaimana pula proses dan prosedur keuangan perbendaharaan tidak mengambil kira rekod Mangkubumi Sdn Bhd yang terpalit dengan kes pengubahan wang haram kerana memindahkan wang RM139 juta kepada tokoh politik Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, dan bagaimana tender projek Tempatan Banjir ini dibenarkan dirundingkan secara terus sedangkan kriteria utama untuk mendapat pengecualian tender terbuka adalah untuk perolehan yang memerlukan kepakaran dan teknologi khusus yang tidak ada pada pembinaan lain. Rafizi juga mempersoal adakah hanya ada satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd yang boleh membida projek-projek tempatan banjir, sedangkan ini adalah projek infrastruktur awam yang melibatkan kejuruteraan awam yang biasa, bukannya kerja berteknologi tinggi yang menggunakan teknologi terhad. Menurut beliau, Tuan Ibrahim tidak boleh mencuci tangan seolah-olah tidak tahu menahu mengenai kes ini. Sebaliknya, beliau perlu menjelaskan kepada rakyat secara terbuka dan terperinci mengenai latar belakang projek tersebut. Saya tahu Tuan Ibrahim Tuan Man marah dan hanya boleh menyerang saya kononnya kes ini adalah fitnah kerana ia melibatkan prestasi beliau sebagai seorang menteri. Kalaupun beliau tidak terlibat dengan mereka di belakang Mangkubumi Sdn Bhd, beliau telah gagal mentadbir dengan baik sehingga projek-projek sebesar ini diluluskan secara rundingan terus tanpa pengetahuan beliau. Di mana kawalan dan kepimpinan seorang menteri jika beliau terlepas pandang setiap keputusan penting dalam proses perolehan projek ini, bidas Rafizi. Mengulas mengenai isu tersebut, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman berkata, semasa Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, dasar tender terbuka dan tender terhad telah diperkenalkan. Malah PH juga berusaha untuk menggobal rang undang-undang perolehan. Namun setelah langkah syaratan berlaku, RUU perolehan ini pun tidak tahu lagi apa kisahnya
katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kedua-dua Perdana Menteri iaitu Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob langsung tidak menyebut lagi hal RUU perolehan tersebut. Beliau berkata projek rundingan terus membuka ruang kepada ketirisan wang kerajaan yang bukan sedikit. Sebab itu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau harus mengembalikan dasar tender terbuka dan tender terhad ini dan mengkubal RUU perolehan kerajaan untuk memastikan sesiapa pun menjadi kerajaan akan datang selepasnya akan terikat dengan dasar tender terbuka dan tender terhad, tegasnya. Beliau mengingatkan bahawa Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan JKSTUPKK yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang pernah mendedahkan bagaimana bermasalahnya rundingan terus yang melibatkan perbelanjaan ratusan juta malah bilion wang kerajaan. Jikalau dasar tender terbuka dan tender terhad ini dibuat, pastinya ramai pelobi projek kerajaan ini akan berputih mata. Pelobi kerajaan ini akan menaikkan harga kontrak dan menteri akan sains sahaja asalkan komisen dibayar. Akhirnya, rakyat yang akan rugi disebabkan projek rundingan terus ini dibuat tanpa mengira kepada kepentingan pengguna. Syarikat yang dipilih pula tidak kukuh keuangan dan mereka dipilih kerana mereka rapat dan boleh bagi komisen kepada menteri, tegasnya. Beliau juga kesal terhadap tindakan Tuan Ibrahim yang memilih menyaman Rafizi berbanding memberikan penjelasan terbuka. Beliau mengingatkan Tuan Ibrahim bahawa doktrin ministerial responsibility adalah terpakai baginya. Tidak kira sama ada kita menilainya daripada sudut prosedur keuangan, undang-undang atau moral. Penganugerahan projek rundingan terus adalah satu mudarat besar yang sewajarnya dielakkan. Seorang yang berpendidikan agama, walaupun tidak mahir dalam bidang perakaunan, sudah tentu memiliki common sense untuk mengenal pasti dan membezakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.